Ada banyak benda yang aku buat waktu kecil-kecil dulu yang sekarang ni aku hairan sangat-sangat. Contoh macam congkak, kita ingat bahawa permainan ni dia datang daripada tanah Melayu lah kan? Tapi sebenarnya tak. Kat dunia ni ada merata-rata game yang bertema macam congkak ni. Dia ada dekat Afrika. Nama dia Mancala. Dia ada waktu zaman Rom. Mesir kuno pun ada main dan Muslim Spanyol pun ada. Macam mana game ni boleh tersebar punya jauh beratus-ratus ribu batu selama beribu-ribu tahun? Contoh lain adalah simbol S ni. Saya pernah buat video pasal simbol yang sangat-sangat unik ni. Hampir seluruh dunia tahu pasal simbol S ni dan kita hampir semua orang diperkenalkan waktu sekolah. Tapi tak ada siapa tahu dari mana dia datang, macam mana dia boleh tersebar punyalah jauh seluruh dunia dan macam mana dia boleh melekat punya kuat dalam otak kita selama bergenerasi-generasi. Dan rasanya mesti korang pernah tertanya juga soalan lebih kurang sama berkenaan dengan permainan tradisional Melayu yang diwariskan daripada nenek moyang kita dulu-dulu. Korang belajar main permainan tradisi ni waktu dekat sekolah, dah 20 tahun lepas tu korang pergi ke negeri lain, mereka masih bermain permainan yang sama, lirik lagu yang sama. Dia macam tak real tau. Tapi dalam banyak-banyak permainan tradisional yang kita main waktu zaman sekolah, ada satu yang cara permainan dia sangat-sangat pelik dan lirik lagunya sangat-sangat lain macam. Permainan nenek-nenek si bongkok tiga adalah permainan tradisional Melayu dulu-dulu. Dipopularkan oleh P. Ramlee dalam filem Musang Berjanggut pada tahun 1959 sampailah kepada animasi moden dengan lirik dan konsep permainan yang sama. Jadi kalau korang dah lupa lah macam mana nak main permainan ni sebab duk habiskan RM100 main gacha dekat phone korang, seorang akan dipilih sebagai nenek kebayan. Dia ditutup mata dan akan duduk di tengah-tengah sambil pemain lain memegang tangan membuat bulatan. Lepas tu lagu Nenek Si Bongkok Tiga akan dinyanyikan sambil mereka mengelilingi nenek kebayan tu. Habis lagu, masing-masing akan duduk mendiamkan diri. Nenek kebayan akan balas nyanyian dan dia akan mencari salah seorang pengganti dia. Sambil matanya tertutup dan kalau dia berjaya teka dengan betul, orang yang ditangkap akan gantikan dia sebagai nenek kebayan berbongkok tiga. Game ni memang agak seronok jugalah main waktu kecil-kecil dulu. Tambah lagi bila korang dah tahu dah sebenarnya siapa dekat depan korang tu. Tapi korang duk gomol-gomol juga muka dia saja kan. Balas dendam. Dan dia macam permainan tradisi yang comel dan tak ada masalah apa sangat. Yang jadi aneh adalah apabila kita teliti lirik lagu dia. Nenek-nenek si bongkok tiga siang mengantuk, malam berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja, yang kemudian dibalas oleh nenek tersebut, cucu tak dapat lari. Nenek tua banyak sakti. Sekarang juga nenek mencari siapa kena dia yang jadi. Game tradisional yang kita main memang ada banyak galah panjang, baling selipar, teng-teng. Tapi game Nenek Si Bongkok Tiga ni je yang pelik sebab dia seakan-akan ritualistik. Dan lirik dia kalau kita sedar dia macam mantra yang buat kita rasa lain macam. Nenek Si Bongkok Tiga ni siapa? Kenapa siang mengantuk, malam dia berjaga? Dia cari cucu. Kenapa? Apa jadi dengan cucu dia? Dan baris yang mungkin paling cuak adalah cucu tak dapat lari. Nenek tua banyak sakti. Weh, kenapa dulu kita nyanyi lagu ni macam relax, tak salah apa pun. Sebenarnya game ni pasal apa? Menurut penjelasan yang popular dan bagi saya secara peribadi paling masuk akal adalah game ni tak lain tak bukan adalah tentang konsep saka.
Menurut kepercayaan Melayu dulu kala, saka ni adalah jin ataupun binatang peliharaan daripada dimensi yang lain yang dipelihara dan kemudian diturunkan secara warisan kepada anak dan cucu. Apa tujuan ambil saka? Menurut kepercayaan orang dulu-dulu, saka ni dia diambil daripada gunung, daripada hutan, daripada gua, daripada laut dan digunakan untuk membantu keluarga membuat kerja-kerja berat seperti tebas kebun dan bajak bendang. Ada saka yang diberi nama saka harimau yang digunakan sebagai tunggangan. Dan saka ni juga dianggap sebagai penjaga keluarga. Jadi menurut teori dan penjelasan ni, game nenek-nenek si bongkok 3 tu adalah satu simulasi pergelutan seorang nenek yang memiliki saka untuk mewariskan, untuk bagi saka tersebut kepada warisnya, kepada anak cucunya. Nenek-nenek si bongkok 3 siang mengantuk malam berjaga merujuk kepada simptom gangguan saka, di mana mereka akan kerap mengantuk waktu siang, mereka akan ada sakit-sakit kepala, tapi pada waktu malam mereka aktif, mereka akan terjaga dan sangat-sangat susah nak tidur. Mencari cucu di mana ada adalah pergelutan nenek ni untuk mewariskan saka dia kepada waris. Cucu tak dapat lari sebab menurut kepercayaan saka ni dia mesti kena ada tuan dia. Kalau tak diwariskan, dipercayai bahawa orang ni dia akan susah nak mati ataupun saka tu dia akan berkeliaran mengganggu jiran tetangga. Dan biasanya saka ni dia memang dikaitkan dengan perempuan. Jadi tu yang kita biasa tengok yang selalu sangat memainkan game nenek-nenek si bongkok 3 ni adalah anak-anak perempuan. Satu persoalan yang berada dalam otak aku adalah macam mana idea dan unsur mistik ni boleh ada dalam game dan lagu kanak-kanak. Kanak-kanak kot. Dan mungkin kita akan terkejut je bila kita tahu bahawa benda ni dia bukan berlaku dalam budaya tradisi Melayu je. Malah sebenarnya dalam lagu-lagu kanak-kanak yang popular seluruh dunia, sebenarnya ada elemen mistik yang gelap ni. Contohnya adalah lagu London Bridge is Falling Down. Ringkasnya lagu ini adalah tentang jambatan London yang hampir runtuh dan proses untuk membaikinya amat-amat sukar. Dan yang peliknya, dan tak tahulah korang pernah terfikir ke tak benda ni waktu korang kecil-kecil duk nyanyi lagu ni, tak bersalah pun, adalah bait terakhir lagu ni tiba-tiba je dia menyentuh tentang banduan yang dimasukkan ke dalam penjara. Macam apa kena mengena kan? Jambatan London runtuh, kenapa tiba ada banduan pula? Menurut pengkaji, lagu ni sebenarnya adalah tentang amalan tahyul korban immurement. Ya, apa benda tu? Bila saya baca tentang amalan ni, saya rasa bersyukurlah sebab dilahirkan dalam agama Islam yang sememangnya melawan, yang sememangnya menentang unsur-unsur tahyul ni yang kadang-kadang boleh membawa kepada amalan yang sangat-sangat sadis dan kejam. Kisahnya terdapat tahyul yang diamalkan dan dipercayai oleh manusia dulu-dulu berkenaan dengan pembinaan jambatan. Iaitu untuk memastikan jambatan kekal utuh, kekal kuat, mereka kena dijaga oleh roh penjaga. Jadi ada manusia yang biasanya tak bersalah, yang tak ada kena-mengena pun dengan pembinaan jambatan tu, mereka akan ditangkap, dibunuh dan ditanam di bawah tiang jambatan tersebut. Sebab untuk jaga setiap tiang tu. Ada yang anggap bahawa buat jambatan merentasi sungai ni akan buat roh sungai tu marah. Jadi kanak-kanak kecil kena dikorbankan untuk menggembirakan roh sungai tu, dan kepala kanak-kanak tu kena diletakkan pada struktur pembinaan jambatan tu. Jadi dalam lagu The London Bridge is Falling Down, teorinya adalah banduan dalam lagu tu adalah manusia yang dikorbankan dan ditanam dalam tiang. Jadi lagu yang kita duk nyanyi waktu kanak-kanak tu sebenarnya adalah
lagu tentang korban manusia. Jadi ada beberapa teori lah tentang peranan dan fungsi lagu dan game kanak-kanak dalam masyarakat tempatan. Yang pertamanya adalah sebagai penerusan budaya, warisan dan idea fikir daripada orang dulu-dulu kepada generasi yang terbaru. Bila kita main satu game tradisi, kita bukan setakat main, tapi kita macam membuka pintu masa kepada kehidupan nenek moyang kita dulu-dulu. Dan kita dapat akses cara fikir mereka yang mereka mewariskan melalui permainan tradisi. Masyarakat Melayu dulu sebelum kedatangan agama Islam, mereka percaya dengan animisme dan dinamisme. Animisme bukan kepercayaan tentang anime dan dinamisme bukan kepercayaan tentang dynamo basikal. Kepercayaan ini berkisar tentang setiap objek alam tu dalam dia ada roh, jiwa dan semangat. Dan setiap objek ni mereka ada tenaga untuk mendatangkan baik dan buruk kepada kehidupan manusia. Datangnya kepercayaan ni sebab masyarakat Melayu dulu diorang sangat-sangat dekat dengan alam. Jadi terdapat pemujaan oleh masyarakat Melayu dulu-dulu untuk mendapatkan bantuan roh dan tenaga nak bantu mereka. Termasuklah saka. Jadi game seperti Nenek Si Bongkok 3 adalah manifestasi penerusan cara masyarakat Melayu berfikir dan berinteraksi dengan alam. Dan siapa lagi yang paling senang nak mewarisi, nak menerima idea-idea ni kalau bukan anak-anak kecil menerusi game-game yang diorang duk main, otak diorang fresh lagi. Satu lagi teori kenapa game, lagu, cerita kanak-kanak ni penuh dengan elemen-elemen dark, mistik dan menakutkan adalah supaya untuk menakutkan budak-budak ni lah. Biasanya nak bagi senang nak suruh anak-anak kecil ni baik dan berdisiplin. Boy, kalau kau nakal keluar malam-malam, nanti ada nenek kebayan dengan saka tangkap kau. Kalau hang tak hormat orang tua, nanti saka cari. Dan bukan setakat cerita Melayu. Kalau tengok asal-usul Disney pun, cerita dia sangat-sangat dark. Contohnya Pinocchio ni, cerita asalnya adalah dia jadi nakal dan dia kena seksa sampai mati. Memang Disney tak akan tayang lah versi yang macam ni. Apapun, kita sekarang berada dalam satu tempoh waktu yang sangat-sangat menarik di mana game-game moden yang dimainkan oleh kanak-kanak seluruh dunia dihasilkan dengan sangat pantas dan ada terlampau banyak dalam macam-macam jenis medium. Kita pun dah tak boleh nak catch up dah. Dah pasti kewujudan game-game tradisional ni dia terancam sebab bila dah tak ada generasi baru yang memainkan mereka, maka matilah game-game tradisional ni. Permainan-permainan tradisional nenek moyang kita mungkin ada yang kena dicucikan dari sudut mungkin ada latar belakangnya berkenaan dengan tahyul atau khurafat selagi mana dia bercanggah dengan syarak, iaitu bila dia bertentangan dengan tuntutan agama Islam supaya ditinggalkan, dihalang unsur-unsur isti'anah meminta tolong, isti'adzah mencari perlindungan dan istighatsah meminta pertolongan dengan jin dan roh. Contohnya game yang mungkin agak sebati dengan elemen mistik macam Nenek Si Bongkok 3 ni mungkin kena ada unsur penyucian sikit. Tapi game-game tradisi yang menghubungkan kita dengan warisan nenek moyang kita wajar diberi nafas baru yang lebih moden dan tak dibiarkan tenggelam ditinggal zaman. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan tentang asal-usul game yang mungkin pada saya sangat-sangat aneh ni. Apa pandangan anda? Ada lagi tak game-game yang macam ni yang korang perasan bila main tak rasa apa, tapi bila dah besar macam apa benda yang aku buat sebenarnya? Tulis di bahagian komen. Kalau anda menyokong saluran Ajar, jangan lupa untuk like, share dan subscribe dan join untuk menjadi Ajarian. Sangat-sangat membantu kami dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.